Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. InsyaAllah hari ini kita akan bersiaran dalam tajuk dalam subjek ekonomi dan kita menyambung tajuk kita yang sebelum ini iaitu alat dasar ekonomi ekonomi tingkatan 5 yang pada minggu lepas kita dah menyentuh berkaitan dengan salah satu alat dasar ekonomi iaitu dasar fiskal dan juga dasar kewangan. Okay. Kita tengok satu persatu. Dasar fiskal merupakan apa? Kita ulang kaji balik sebelum kita masuk tajuk baru kita. Dasar fiskal yang minggu lepas kita telah belajar iaitu dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan agar ekonomi keadaan ekonomi sentiasa stabil. Begitu juga dengan dasar kewangan. Kita dah sentuh juga dasar kewangan. Dasar kewangan merupakan dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan kadar bunga, kan? Kalau dasar fiskal dia menyentuh cukai, manakala kalau kadar kewangan dasar kewangan pula menyentuh kepada kadar bunga dan juga faedah, kan? Jadi dasar fiskal dan dasar kewangan dia boleh terbagi kepada dua iaitu dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncuk. Begitu juga dengan dasar kewangan. Dasar kewangan mengembang dan juga menguncuk. Okey. Kedua-duanya ni merupakan alat dasar ekonomi. Ada lagi alat dasar ekonomi yang kita akan pelajari di dalam bab 1.3 ini iaitu hasil kerajaan. Okay, hasil kerajaan merupakan salah satu alat dasar ekonomi. Okay, sekejap ya, cikgu akan presentkan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekejap ya. Sekejap ya anak-anak murid. Sepatutnya benda tu keluar. Tapi dia tak keluar pula. Okey. Okey, dia dah mula keluar. Alright, dia dah mula keluar. Jadi cikgu akan share. Sorry, salah lagi. Maaf ya. Maaf. Kita akan share. Sorry. Alright. Okey, kita tengok. Alright. Okey. Okey, kita tengok. Okey, hari ini tajuk yang kita akan berbincang iaitu pada unit 1.3.2 iaitu hasil kerajaan. Kalau ada buku teks boleh rujuk pada buku surat 65. Baik. Apa dia hasil kerajaan? Okey. Yang cikgu maklumkan tadi kan, alat dasar ekonomi ni kita dah belajar hari itu berkaitan dengan dasar fiskal, dasar kewangan. Salah satu alat dasar ekonomi merupakan hasil kerajaan, kan? Hasil kerajaan. Hasil kerajaan ni apa? Hasil kerajaan merupakan jenis pendapatan yang diterima oleh kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan, kan? Kalau kadang-kadang kita terfikir ya anak-anak murid, macam mana ya kerajaan boleh bagi kita bantuan baru-baru ni kan? Dulu kita dapat BRIM, kan? Lepas tu kita dapat bantuan RM100, kan? Bantuan yang kerajaan bagi, bantuan awal persekolahan, kan? Ada kalanya kita nampak kerajaan buat bangunan kerajaan, sekolah dan sebagainya, kan? Itu dah bina sekolah pula, kadang-kadang kerosakan kerajaan lagi tanggung, kan? Kadang-kadang kita tengok juga perbelanjaan kerajaan apa dia, membayar gaji kaki tangan awam, kan? Yang cikgu cakap ni, yang semua tadi cikgu cakap tadi, macam mana kerajaan membiayai semua perbelanjaan itu melalui hasil kerajaan, yang mana kerajaan ambil pendapatannya ataupun dia mendapatkan pendapatannya itu melalui hasil cukai, yuran, lesen dan juga perkhidmatan. Jadi
kerajaan bila dapat hasil kerajaan tersebut tadi, dia gunakan untuk membiayai perbelanjaan yang cikgu cakap tadi itulah. Kan? Yang cikgu cakap tadi, macam mana dia buat sekolah dan sebagainya. Jadi duit tu dibuat untuk apa bila kerajaan dah kutip? Untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Itu sebab dalam perbelanjaan kerajaan nanti dalam topik yang kita akan belajar pada akan datang, kita akan belajar bagaimana kerajaan itu membelanjakan, mengurus dan juga mentadbir bagaimana digunakan duit itu kan. Okay. Seterusnya, okay. Salah satu hasil kerajaan yang paling kita ketahui, yang paling kita selalu dengar adalah cukai. Cukai ni apa? Cukai ialah bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan. Maknanya kerajaan kutip cukai ni terhadap firma dan juga individu. Individu kita lah. Firma tu syarikat. Baik. Seterusnya. Okay, tadi kita dah tahu. Kan? Hasil kerajaan. Lepas tu kita dah tahu hasil kerajaan tu apa. Duit yang ada daripada hasil kerajaan buat apa. Okay, lepas tu salah satu hasil kerajaan kita pun dah cakap tadi adalah cukai. Jadi cukai ini pula, hasil cukai ini dipecahkan pula kepada dua. Iaitu cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Dia berbeza. Dalam banyak-banyak cukai, kan, dalam banyak-banyak cukai itu terpecah pada dua pula. Kan, cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Bahagian ini, anak-anak sekalian, anak-anak murid yang cikgu sayangi, kamu kena faham sungguh-sungguh sebab kalau keluar soalan peperiksaan, kita akan jadi keliru. Dia cakap senaraikan cukai tak langsung, mati kita. Kita pun cukai tak langsung, cukai ada banyak. Jenis cukai ada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok cukai langsung. Kita tengok nombor satu dulu, cukai langsung. Fokus. Okey, cukai langsung ialah cukai yang bebannya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Cukai langsung, cukai yang bebannya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Kita pernah belajar cukai pendapatan individu. Okay. Setiap individu setiap individu kan yang bekerja di Malaysia dikenakan cukai. Esok macam kamu lah kan, esok kamu dah kerja, lepas SPM kerja kau contoh kata. Aku nak kerja dulu, tak nak sambung belajar dulu, nak kerja dulu, nak cari duit. Even kamu register untuk bekerja, jadi syarikat akan buka fail cukai kamu ataupun kamu kena buka sendiri fail cukai kamu. Jadi cukai ini dikira pendapatan kita setahun. Kan dalam setahun. Contoh sebulan tu gaji kita 4,000 pun banyak 4,000 kan. Contoh katalah 4,000 ataupun berapalah kita dapat pendapatan kita. Dalam setahun tiba-tiba kita jumlahkan semua pendapatan kita, kira-kira 60,000 kan. Bila 60,000 kita tolak pula dengan tolakan wajib yang kita belajar. Cikgu ulang balik dengan tampak ni, tolak dengan tolakan wajib kan. Bila dah tolak dengan EPF, perkeso, zakat dan sebagainya, kita dapat pendapatan boleh guna. Jadi pendapatan boleh guna tu kita kira setahun tu kita kira pula pendapatan boleh cukai. Bila dikira pendapatan boleh cukai, tengok-tengok kita layak untuk membayar cukai. Bila kita layak untuk membayar cukai, makanya cukai itu atas nama kita dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Contoh cukai itu Amin Zaki punya. Amin Zaki lah yang bayar. Tak boleh Ziad Ramadan pula yang bayar. Contohlah kan. Tak boleh lah Firoz yang membayar. Dia Amin Zaki yang membayar. Okey, kita tengok poin yang kedua, cukai langsung. Cukai ini wajib dikenakan ke atas individu dan firma yang memperoleh sejumlah pendapatan tertentu. Itu yang cikgu cakap tadi tu. Maksudnya cukai ini dikenakan terhadap individu firma di atas jumlah pendapatan yang dia dapat selama setahun tersebut. Kan? Sejumlah pendapatan tentu. Okay, cukai langsung ni bila layak dia kena bayar terhadap individu.
punya point, cukai langsung tak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Alright, kedua cukai tak langsung. Okey, kat sini berlaku typing error, kan, kesilapan menaip. Okay. Kalau kat sini dia tulis cukai tak langsung ialah cukai yang beban cukainya tidak boleh dipindahkan. Tetapi hakikatnya cukai tak langsung ini adalah cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Kan minta maaf ya anak-anak murid cikgu sekalian, mata ni tak berapa nampak jadi tertype tidak. Kan, jadi sebenarnya cukai tak langsung ini bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Contoh GST, kan, cukai barang dan perkhidmatan GST, kan. Contohlah kerajaan, contoh cikgu bagi satu contoh, tak tentu, kadang-kadang GST ni boleh berubah-ubah mengikut kepada keperluan kerajaan lah. Kalau kerajaan memandang di atas analisisnya dia nak letakkan 3% lah, kalau nak atas analisisnya dia nak meningkatkan kepada 6%, bergantung kepada kesesuaian kerajaan tersebut. Okey, jadi untuk GST dibayar kepada barang-barang yang kita guna dan barang dan perkhidmatan. Contoh kita beli handphone, kan. Sepatutnya handphone harganya katalah harga dia keluar kilang tu harganya 800, katalah, kan, handphone tu 800. Tapi sampai dekat kilang dekat pihak kedua, kan, pemborong menaikkan harga. Dia tak nak rugi. Jadi daripada 800 tu dia letakkanlah 1000, contoh katalah, kan, 1000. Jadi lepas pemborong, peruncit pula dia ambil handphone tadi nak jual kat kedai daripada 1000 jadi 1200. Contoh kata macam tu. Jadi daripada pemborong ke peruncit dia tak nak rugi. Jadi cara dia nak mengelakkan cukai dia, makanya dia meningkatkan apa? Meningkatkan cukai tak langsungnya. Maknanya GST tu dia meningkatkan awal-awal, dia meningkatkan awal-awal harga handphone tadi. 1000 tak, aku tak dapat cover cukai aku ni. Jadi dia naikkanlah 1300 contoh dia. Pemborong tadi kan 1200 jaga-jaga, kan. Peruncit pun meletakkan 1300. Jadi dengan harga 1300 dia dapat cover yang cukai yang sepatutnya dia bayar. Jadi sampai dekat kita harga tu dia akan jadi mahal sedikit disebabkan syarikat itu menaikkan kadar harga untuk menampung cukai GST tadi itu. Kan? Okay, kita tengok poin yang ketiga. Dia kata firma kebiasaannya ingin mengekalkan margin keuntungan, biasanya akan memindahkan sebahagian atau separuh beban cukai tersebut kepada pengguna dengan menaikkan harga jualan perkhidmatan dan barang seperti mana yang cikgu jelaskan tadi. Okey kelas, kita proceed seterusnya. Okey, kita tadi dah belajar cukai langsung dan cukai tak langsung. Seterusnya kita tengok cukai langsung dulu. Okey, cukai langsung ada jenis-jenisnya. Okay, kita tengok jenis-jenis cukai langsung. Kita ambil satu dulu iaitu cukai langsung ni lah. Jenis-jenis cukai langsung. Yang pertama cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu ni cukai pendapatan individu merupakan cukai yang dikenakan atas setiap individu yang memperolehi pendapatan lebih daripada satu amount yang tertentu dalam satu tahun. Dan cukai pendapatan individu dikenakan terhadap individu yang bekerja di syarikat yang telah didaftarkan di dalam firma yang terdapat di Malaysia. Contoh kita bekerja, contoh kita kerja, so lepas SPM kita kerja. Lepas kita kerja kan, lepas tu kita kena buka akaun cukai dengan lembaga hasil dalam negeri lah, LHDN. Kita dah buka, jadi kita ini akan dinilai sama ada kita ni layak membayar cukai apa ataupun tidak. Cukai tersebut dikenali sebagai cukai pendapatan individu, kan. Dia ada tujuan. Kenapa kerajaan memperkenalkan cukai pendapatan individu? Yang pertama sekali, dia merupakan apa? Dia merupakan pendapatan kerajaan. Itu yang pendapatan kerajaan melalui cukai pendapatan individu salah satunya. Yang nombor dua, kerajaan nak mengawal antara golongan yang kaya dan juga golongan yang
kurang kaya, golongan pertengahan, golongan miskin. Maknanya bila yang dikenakan cukai ni hanya orang-orang yang kaya je kebiasaannya lah. Hakikatnya begitu, kan. Orang yang kurang berkemampuan ataupun orang yang miskin tidak dikenakan cukai. Okay, yang ketiga, kerajaan nak mengawal masalah inflasi dan juga deflasi, kan. Supaya apa? Ekonomi sentiasa stabil. Itu dinamakan cukai pendapatan individu. Jadi cukai pendapatan individu ini adalah cukai langsung yang tidak boleh dipindahkan bebannya kepada orang lain. Okey, yang kedua, cukai pendapatan syarikat. Okay, kita tengok cukai pendapatan syarikat. Apa dia cukai pendapatan syarikat? Cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat berhad. Syarikat berhad ni syarikat yang besar lah, kebiasaan yang modal berbayarnya lebih daripada 2.5 juta ataupun 500,000 ke atas, kan. Biasanya syarikat berhad ni dia punya modal berbayar dia 500,000 ke atas, 1 juta, 2 juta. Biasanya syarikat berhad lah, syarikat yang didaftarkan di dalam Malaysia ini, yang belakangnya tu ada berhad. Maybank berhad contohnya, kan. Proton berhad, apa lagi, yang berhad lah, kan, yang kamu tengok kadang-kadang dekat surat khabar pun ada tulis belakang syarikat, ditulis syarikat apa, berita harian berhad, contohlah katanya tu lah, contoh. Kita boleh carilah dekat paper semua, banyak kadang dekat jurnal ataupun dekat internet ada diceritakan syarikat ni ada banyak sediaan berhad. Ni yang cukai pendapatan syarikat ni kebiasaannya dikenakan terhadap syarikat berhad yang modal berbayarnya lebih daripada 500,000 ke atas. Okey, cukai yang dikenakan oleh syarikat berhad ini, kan, dia ada dua, kan. Yang pertama, syarikat yang modal berbayarnya tidak melebihi 2.5 juta. Modal berbayar tidak melebihi 2.5 juta. Dia dikenakan cukai berapa peratus? Antara 19% hingga 24%. Sekiranya syarikat tersebut modal berbayarnya melebihi 2.5 juta ke atas, dia dikenakan cukai tetap iaitu 24%. Okey, alright. Cukai pendapatan syarikat merupakan cukai langsung yang bebannya tidak boleh dialihkan kepada syarikat lain. Okey, seterusnya cukai pendapatan koperasi. Cukai pendapatan koperasi merupakan cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat koperasi yang beroperasi di Malaysia kecuali koperasi sekolah. Syarikat-syarikat yang didaftarkan atas nama koperasi, kan. Contohnya koperasi polis, contohlah kata ataupun kita tak ambil lah, kan. Contoh syarikat yang didaftarkan atas nama koperasi lah, atas nama koperasi. Kalau kita tak syarikat ada koperasi, dia akan dikenakan cukai pendapatan koperasi. Tak senang-senang syarikat tu menamakan syarikat dia dengan nama-nama tertentu, kan. Sebab bila ada under koperasi, makanya dia layak dikenakan cukai pendapatan koperasi. Lepas tu dia punya susul galur perniagaannya berbeza lah dengan syarikat berhad, kan. Jadi cukai pendapatan koperasi merupakan antara cukai yang terendah dalam kutipan jumlah hasil cukai. Maksudnya dalam jenis-jenis cukai langsung ini, cukai pendapatan koperasi merupakan cukai yang paling rendah. Okey, seterusnya kelas cukai pendapatan petroleum. Cukai pendapatan petroleum. Apa dia jumlah cukai pendapatan petroleum? Cukai pendapatan petroleum merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua syarikat petroleum yang menjalankan operasi di Malaysia, kan. Kita tengok ada syarikat-syarikat cari gali petroleum, contohnya Petronas lah, mesti kita tahu Petronas je, kan. Petronas, walhal dekat Malaysia ni ada banyak lagi. Kalau kita tengok dekat Terengganu khususnya lah, dekat cukai tak silap cikgu, dekat cukai, dekat Pakar dan sebagainya, ada syarikat-syarikat petroleum, Shell, Mobil, kan, BHP, Petronas, yang menjalankan operasi cari gali minyak petroleum
itu dinamakan syarikat petroleum. Dan semua syarikat petroleum di Malaysia ini yang menjalankan operasinya di dalam Malaysia akan dikenakan cukai pendapatan petroleum. Kebiasaannya kadar cukai asasnya adalah 38%. 38%. Kan itu dinilai pada tahun 2016. Kadar asas cukai ini, cukai pendapatan petroleum ini berbeza-beza mengikut tahun semasa. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan sebagainya lah. Seterusnya yang terakhir di dalam jenis-jenis cukai langsung adalah cukai langsung yang lain. Yang pertama contohnya cukai keuntungan hartanah. Cukai keuntungan hartanah ni apa kelas? Cukai keuntungan hartanah ialah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan sesuatu hartanah. Contohnya kita ada tanah, kita jual tanah dekat orang lain. Kita ada tanah, kita jual tanah ke orang lain, kan? Bila kita jual tanah ke orang lain, makanya kita akan didaftarkan, kita akan mengisi satu borang dekat lembaga hasil dalam negeri tau. Jadi lembaga hasil dalam negeri ni adalah badan cukai lah, badan yang mengutip cukai. Jadi bila didaftarkan, kerajaan dapat tahu, makanya orang yang menjual tanah tadi yang dia dapat untung melalui penjualan tanah tadi dikenakan cukai keuntungan hartanah. Nombor 2, duty stamp. Duty stamp apa? Duty stamp adalah bayaran yang dikenakan berdasarkan nilai sesuatu harta apabila dokumen harta yang dipindah hak milik distamkan. Contohnya proses apa? Contohnya proses pindah milik yang dikenakan duty stamp, contohnya adalah dengan pembelian hartanah. Orang nak beli tanah, ada dokumen yang kena tanda tangan dan sebagainya. Dokumen itu dibayar. Kan biasanya duty stamp ini akan diambil 1% daripada nilaian tanah tersebut ataupun harta yang dijual. Kebiasaannya macam itu. Kan kebiasaan macam tu. Jadi duty stamp ni pun lain. Kalau tadi cukai keuntungan tanah atas harta asas tanah tadi, kalau duty stamp ni dokumen dia. Dia nak bayar dokumen tu biasanya 1% lah. Kan? Contoh harga tanah tu 2.5 juta. 1% lah daripada 2.5 juta kebiasaannya. Okey, seterusnya cukai tanah. Tadi cukai keuntungan, cukai tanah ini dikenakan atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan, kan? Bayaran cukai tanah adalah berbeza mengikut lokasi dan jenis tanah. Cukai tanah ni contoh orang yang duduk dekat atas tanah pertanian, dekat tanah bangunan, kan? Lepas tu tanah perusahaan, dia dikenakan cukai tanah. Yang tadi cukai keuntungan tanah tu dia jual tanah. Cukai tanah ni contoh kita buat rumah dekat kampung-kampung. Dekat kampung-kampung kebiasaannya mak ayah kita bina rumah dekat tanah yang status tanah pertanian ataupun tanah bangunan, kan? Contohnya, jadi bila dia bina dekat atas tanah status tanah pertanian contohnya, dia dikenakan cukai tanah. Jadi tanah ni, cukai tanah dia berbeza-beza mengikut lokasi. Kalau lokasinya dekat Shah Alam contohnya kat Selangor ini, dia akan jadi mahal sedikit berbanding dengan cukai tanah yang dikenakan dekat Banting. Jadi semakin dia bernilai tanah itu, semakin tinggi cukai tanah. Yang akhir sekali merupakan cukai pintu. Cukai pintu apa? Cukai pintu adalah cukai yang dikenakan atas pemilik rumah dengan tujuan untuk membiayai perbelanjaan penyediaan prasarana dan perkhidmatan awam oleh kerajaan tempatan. Biasanya cukai pintu dikenakan terhadap individu yang membeli rumah dekat perumahan. Jadi bila dekat rumah perumahan biasanya individu tersebut dikenakan cukai pintu, kan? Itu perbezaannya antara keempat-empat cukai langsung yang lain. Baik kelas, begitulah sekejap ya kelas. Okey, begitulah kita punya perkongsian pada hari ini berkaitan dengan hasil kerajaan di bawah hasil
cukai langsung, kan, hasil cukai langsung. Sekali lagi cikgu ulang, cukai langsung merupakan cukai yang bebannya tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. InsyaAllah pada pertemuan kita pada minggu hadapan, cikgu akan share lagi tajuk berikutnya iaitu cukai tidak langsung. Untuk minggu ni fokus pada cukai langsung dahulu. Dan cikgu mohon maaflah kepada anak-anak murid cikgu sekalian. Cikgu tak dapat bersama kamu di dalam kelas online, secara online lah, secara terus. Sebab apa? Sebab cikgu terlibat dengan pengawasan peperiksaan SPM dalaman sekolah kita, kan, Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panglima Garang, untuk membantu rakan-rakan petugas pengawas di sekolah kita lah untuk melancarkan peperiksaan SPM untuk kakak-kakak kamu. Jadi cikgu nak kamu jelas, yang tak faham boleh PM cikgu pada talian 019 355 3897. Jadi cikgu sentiasa terbuka untuk berkongsi dapatan ilmu dengan kamu, supaya kita ini menjadi lebih baik daripada segi pemahaman tentang ilmu ekonomi. Baik, kelas kita berakhir di sini. Pertemuan kita cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang mengikuti kelas cikgu Amin. Bye.